Kawan sini belum nampak lagi. Mm-mm. Tak apa, kita start dulu ya. Kita start dulu. Nanti diorang sampai tu pandai masuk lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sekejap kita baca WhatsApp agak ni kena. Ni ke? Okey. Okey, ini kita nak masuk tajuk baru so ni juga bagi nota sikit supaya kita boleh buatlah nota tajuk kita dengan sempurna. Okey, tajuk kita untuk unit ke-6. Ini kelima. Pemeliharaan dan pemuliharaan. Pelihara ni kira jagalah. Pelihara ni kira jaga. Pelihara ni kira kita pulihkan. Dah rosak kita pulihkan balik. Jadi jaga dan kita pulihkan balik. Jadi ada dua benda lah. Satu nak jaga, satu kita pulihkan balik. Ini depan ni. Dah sedang. Dah ada bahan. Mana-mana je. Okey, jadi kita ada pelihara dan juga pemuliharaan. Okey, tengok yang pertama ni. Kita dah banyak melihat banyaknya kepupusan haiwan-haiwan dekat dunia ini yang telah lenyap. Tak ada lagi dah. Ini semua pun kita lukis ni. Kali kot tak nampak pun, kita nampak tulang sahaja. Ada? T-Rex dengan dinosaur sama lah. Sama lah. Dinosaur tu semua apa-apa yang dah pupus ni dinosaur. Ni semua dinosaur ni. Semua dinosaur ya. T-Rex ni sebahagian daripada dinosaur. Gajah memuk pun dia dinosaur juga. So sekarang ni kewujudan haiwan telah pupus, dia temui sebagai fosil. Fosil tu tulang-tulang. Jadi kita tak nampaklah muka dia. Muka dia tu kita gambarkan sebagai lukisan dalam komputer saja. Ni semua tak nampak ni. Ni adalah gambaran seorang pelukis lah. Okey, ni antara yang dah pupus. Nampak tak banyak? T-Rex, harimau bertaring, singa laut Jepun. Yang paling agak dekat sikit dengan kita yang pupus namanya burung dodo. Burung dodo ni antara burung yang pupus yang dekat lah dengan kita zaman-zaman sekarang ni. Zaman-zaman moden lah. Sebab kita pernah jumpa tulang dia. Semua ni kita pernah jumpa tulang ya. Tulang ni namanya fosil ni. Fosil ni adalah benda-benda peninggalan tulang-tulang ataupun DNA yang pernah kita jumpa. Tapak-tapak ke, kan. Jadi tulang-tulang ni mereka cantumkan dan mereka gambarkan haiwan ini seperti ini. So ni gambaran pelukis lah. Kita tak tahu macam mana rupa dia. Mungkin macam ni lah rupa dia kot. Logiknya ada bulu-bulu lah sebab dulu sejuk. Macam tu. Ni namanya namanya harimau ni. Harimau dahan Taiwan namanya. Main. Nampak tak ni kuda apa macam ni? Namanya kuangga namanya. Kuda campur zebra. Besar sikit. Ya. Ni harimau Jawa pun nak pupus, harimau Melaya pun dah hampir nak pupus. Harimau Jawa ni pupus dah siaran dia Maksudnya tulang dia kita dah jumpa lah. Okey, jadi haiwan dan tumbuhan yang diancam kepupusan. Jadi sekarang ni hidupan kita semakin berkurangan. Jadi bilangannya hampir pupus. Kesian kat dia. Jadi pada masa kini semakin banyak haiwan dan tumbuhan yang diancam kepupusan. Jadi berikut adalah haiwan dan tumbuhan yang diancam kepupusan. Ini antaranya lah. Yang diancam. Diancam ni maksudnya masih ada lagi. Tetapi mungkin kalau tak jaga dia akan pupus. Namanya diancam. Sekarang ni kita boleh tengok lagi. Macam gajah kenapa dia banyak habis? Kenapa banyak dipupus? Kita ambil gading dia ni. Gading satu dengan kulit dia. Kulit dia mahal. Setengah-setengah negara daging ni pun orang makan. Badak sumbu pun sama ni. Sumbu dia ni mahal. Tapir ni kulit dia. Ni panda ni kulit dia. Tinggili ni sisik dia. Harimau ni kulit dia. Dugong ni pun kulit dia. Dan juga daging dia kot. Gorila pun kulit dia. Gorila satu kulit dia. Satu lagi susah dia nak membiak. Dia leceh sikit nak membiak. Dia tak macam binatang lain lah. Macam arnab atau kucing. Kejap-kejap beranak. Kejap-kejap beranak kan. Godzilla susah. Gorila ni susah dia nak beranak. Macam panda juga. Dia macam susah. Kalau beranak pun dia tak lama hidup. Dia kena suasana yang betul. Orang hutan pun sama ni. Sebab dia tak suka ada orang ramai-ramai sangat. Dia kena duduk tempat-tempat dia yang
Dirinya sahaja. Ni koala semua ni. Koala dekat Australia kan. Mereka ni masih lagi boleh tengok, tetapi dah kurang dah. Kesian lah, kan tak? Kita lah kesian. Diri kita sendiri. Ni tumbuhan pula. Antara tumbuhan yang hampir pupus adalah Rafflesia. Pakma namanya. Pokok meranti antara pokok yang paling besar dan paling tinggi dekat dunia ni. Okey. Ni periuk kera. Periuk kera pernah tengok tak? Lemang periuk kera. Pernah makan tak? Tak pernah makan ni? Pernah tengok lah Cikgu pernah tengok juga, tak pernah makan. Mahal kot. Bunga orchid slipper namanya. Pokok kerui, pokok cengar, tongkat ali, kacip patimang, anggerik merpati dan sebagainya. Okey, buku teks korang mungkin ada banyak-banyak lagi lah nama-nama lain. Okay, aktiviti yang mengancam haiwan dan tumbuhan. Apakah aktivitinya? Yang pertama adalah aktiviti yang mengancam tumbuhan dan haiwan. Yang pertama adalah aktiviti manusia lah. Manusia. Manusia ni apa yang dibuat? Pembalakan. Pembalakan ni apa masalahnya? Kita akan bunuh dia punya tempat tinggal. Okey. Pemburuan, kita buru haiwan tu. Ya, habislah haiwan tu. Kan? Fatihah kan? Bencana alam, banjir, pencemaran ni asap ke, ataupun pencemaran air, ikan-ikan akan mati. Penerokaan ni macam contohnya buat bandar baru. Macam buat water park, bandar baru kan, water park macam Genting. Siapa pernah pergi Gambang water park? Pernah pergi? Pernah pergi dah? Awak belum? Pernah pergi? Dahsyatnya awak Gambang water park. Best tak? Tak sangat. Ya ke? Tu hutan lah tu. Hutan Gambang water park tu hutan. Itu namanya penerokaan. Jadi kesian lah mereka nak tinggal macam mana kan. Okey, kat sini lagi apa lagi? Pemeliharaan ni kalau ikut kita nak kekalkan dia dalam bentuk asal. Kalau boleh nak letak asal. Sebab itulah dia buat taman. Taman apa? Taman negara. Taman negara tu supaya haiwan tu duduk kat situ. Pemeliharaan pula adalah untuk mengembalikan atau untuk baiki balik kepada keadaan asal. Sebab tu namanya tajuk ni pemeliharaan. Contohnya seperti kita sekarang belajarlah, dia bagi mendidik masyarakat. Sekarang ni lah korang belajar ni namanya mendidik masyarakat. Kempen ni macam buat poster, tampal-tampal, buat kat FB, kat IG. Mengelakkan daripada beli produk-produk kulit. Kalau boleh jangan beli kulit lah. Nanti kalau banyak kita beli, banyaklah dia memburu. Kalau kat Afrika tu dibunuh macam tu juga, gajah dia tinggal. Kesian gajah tu. Okey, buat kawasan hutan simpan, mewatakkan spesies tertentu. Kalau Malaysia ni spesies apa yang kurang? Kalau Malaysia? Siapa tahu? Harimau Malaya. Ya, harimau Malaya tu kat Malaysia adalah spesies. Lagi apa lagi? Gajah, tapir dan satu lagi adalah orang hutan. Yang paling kritikal adalah orang hutan dekat Sabah, kat Borneo namanya. Pokok-pokok terpilih tadi kena jaga-jaga. Okey, kat sini kita ada pusat pemulihan. Contohnya macam penetasan penyu. Pernah tengok tak? Kat mana? Dekat Terengganu. Ya, dia buat kawasan penetasan penyu. Pernah pergi Fatihah Okey, good. Telurnya dia akan kutip. Satu kali telur berapa banyak penyu kalau sekali bertelur? Siapa tahu? 200 biji telur dia. 200 biji ni kalau hidup pun cikgu rasa lebih 20 ketul je hidup. Yang lain tu matilah. Sebab kadang-kadang helang makan. Kadang-kadang ikan makan. Sebab dia dia bertelur dekat darat. Jadi sementara dia pergi ke pantai, burung helang nampak, dia makanlah. Dan kalau manusia nampak, terus dia ambil. Jadi pupuslah penyu ni sebab orang makan telur dia. Okey. Jadi itulah seberingkas mengenai bab kita ni. Jadi jom kita buat nota kita lah. Sampai sini nak tanya apa tak? Boleh ke kita nak skip buku teks? Dalam buku teks kita ada juga sama binatangnya. Tengok apa lagi ada. Bunga perut kera pun ada, slipper pun ada. Ni namanya burung kenyalang. Kat mana ada burung kenyalang? Siapa tahu? Burung kenyalang dekat mana? Pernah nampak tak burung ni? Tak pernah nampak ya? Sarawak Alia, betul Alia. Burung ni ada kat Sarawak. Bunga Rafflesia ni atau Pakma ni berada kat mana? Sabah dan Sarawak. Banyak dekat Sabah lah, Gunung Kinabalu. Ni pokok tongkat ali. Korang tak nak tengok sangat ni. Macam pokok kari tongkat ali. Inilah bentuk harimau Malaya. Sebab itulah kita punya. Memang tu gajah ya Yusra. Memang tu gajah yang dulu, yang ada bulu. Sebab tu kalau kita beli dekat Banting apa nama? Kok Mammoth tu kan. Barang-barang yang kita hutang-hutang kok Mammoth tu gajah lah tu.
Ni pokok-pokoknya lah. Panda berada kat mana panda? Siapa tahu? Siapa tahu panda kat mana? Hutan. Kok memang dah mati dah, ia pupus. Hutan? Negeri mana? Siapa tahu panda ada negeri mana? Johor panda? Bukan kat Malaysia, bukan kat Malaysia. Jepun tak banyak. China saja ya, negara China. Sebab negara China tu ada satu pokok buluh. Panda suka makan buluh tu je. Jadi dia susah sikit nak makan benda lain. Jepun ada juga, ya. Jepun juga rasa tak banyak kot. China lah banyak. Malaysia tak ada. Malaysia ada, China hadiahkan 2 ekor. 2 ekor je mahal nak jaga. Susah nak bagi makan macam mana? Dekat zoo. Kat Malaysia China bagi 2 ekor. Nak bela dia mahal. 1 tahun berapa juta nak bela dia. Makanan dia aja nak import daripada China. Saya susah sikit. Ya. Yeah. Kat Malaysia ada 2 je lah. 2 je lah, ya. 2 je. Tu pun kawasannya kena sejuk. Dia tak beranak lagi sementara. Susah nak jaga dia kan. Buaya tak pupus lah. Buaya tak pupus sebab buaya orang bela. Buaya orang bela. Lagipun Sabah Sarawak buaya banyak. Tape tu orang tak makan lah. Tape tu buru untuk kulit. Dan dia susah nak membiak sikit. Ni tengok faktor-faktornya, tengok. Bangunan-bangunan. Besar macam mana dia nak tinggal hutan. Hutan kita semua dah apa kan. Jalan raya dah banyak. Mesti dah tebang pokok kan. Ni pembakaran hutan. Tengok ni orang buru ni. Ada yang makan kalau dekat Thailand. Dia makan sebagai makanan apa ni? Eksotik. Jadi makanan eksotik. Makanan eksotik tu makanan yang luar biasa daripada biasa. Petronas ada tapai ke? Tak tahu lah Petronas ada tapai. Petronas lah, Petronas KLCC tu. Kau pernah masak tak? Mana ada tapai tu, Yusra? Tenggiling sedap ke rasa? Entahlah, Yusra. Nanti korang makan. Sedap tak? Beritahu cikgu Kalau tak meninggal lagi beritahu cikgu. Okey, ni bunga Pak Mai tradisional. Dia ambil, dikeringkan, dia buat perubatan tradisional. Ni yang gading gajah ni. Satu set ni mungkin boleh sampai 10,000 ya. Sebab itulah orang buru gajah. Macam murah je. Macam murah boleh dua. Mungkin mahal lagi kot. Mungkin mahal lagi kan. Ni beg kulit. Sebab tu kalau dekat Thailand, buaya dia bela. Sebab dia nak dapatkan kulit buaya tu. Jadi orang bela buaya lah. Harimau, tengok pakaian harimau tu. Tapi sekarang ni dah jarang dah orang pakai. Ada juga tu yang pemburuan haram Seludupan haram. Okey, ni contoh-contoh kerja kita nak. Plastik dibuang dekat laut. Kadang-kadang pelancong datang, pergi dekat berenang-renang, dia buang plastik. Jadi penyu ni suka makan obor-obor. Jadi plastik tu macam obor-obor kan. Dia makan sangkut. Udang tu, tak pasal-pasal lemas udang tu. Ketam udang tu dah. Tanah runtuh. Ni tengok puting beliung kan. Kat Malaysia pun dah ada berlaku baru ni puting beliung tu. Pollution ya Yusra, pollution, pencemaran. Ni kat Genting. Tanah runtuh jadi bukit-bukit dan juga kita punya tanah-tanah kat bukit tu kan jatuh lah. Adakah orang pakai bulu harimau? Kat Malaysia tak banyak. Dekat overseas lah. Sebab apa orang sana pakai bulu harimau? Bukan nampak kaya. Orang kaya pakai lah. Tapi kenapa dia pakai sebenarnya? Untuk apa? Tujuan utama. Bukan untuk menunjuk. Tujuan utamanya kerana negara mereka sejuk. Jadi kulit ni dia dapatlah tahan daripada sejuk. Tu asal je. Cuma sekarang ni orang kaya lah yang lebih-lebih sikit kan. Orang Malaysia nak pakai juga. Pakai selimut. Selimut tak loot. Ni bulu dia sebab tu harimau boleh tahan. Sebab bulu harimau tu tak loot daripada haba kan. Kita pakailah bulu dia. Malaysia pernah ada gempa bumi, pernah ada daripada Indonesia. Ya, Indonesia pernah ada gempa bumi sampai dekat Malaysia, dekat Aceh dululah. Tapi Malaysia sendiri tak ada. Belum ada lagi Malaysia punya sendiri. Ini namanya pemanasan global ya. Pemanasan global ni maksudnya cahaya matahari bawa haba. Lepas tu habanya tak boleh nak bebas. Habanya datang balik. Habanya kalau ikut kena bebaskan kat luar. Tapi habanya tak boleh. Habanya masuk balik. Jadi bumi kita semakin panas. Macam sekarang panas kan? Bumi kita panas sekarang ni sebab haba tu tak boleh keluar. Okey, ni bukan nota, ni buku teks. Yusra, ni buku teks ni. Korang buka buku teks nanti. Tengok buku teks, buku surat yang ke-73 tu. Okey, sini nanti kita buat latihan. Cikgu bagi dekat grup tu latihan awak. Bila panas, jadi kita punya kutub-kutub utara yang ada ais tu akan lebur. So, apa impact dia kalau lebur macam ni? Banjir. Tak banjir. Kenaikan air. Kenaikan air laut. Oleh kerana ais ni melebur, jadi air laut akan naik.
Bila air laut naik, jadi pantai kita ni semakin tinggi dalam. Semakin dekatlah dengan kawasan jalan kan. Semakin dekat. Lama-lama tenggelamlah jalan raya tepi pantai tu. Ni tengok parah air laut meningkat. Habis pokok-pokok. Asalnya nampak kita punya akar boleh tenggelam dah. Okey. Musnah semualah habitat haiwan. Musnah. Tempat tinggal haiwan pun nak tinggal mana? Sebab itulah haiwan pun datang dekat rumah kita. Banyak monyet kan? Datang rumah kamu betul tak? Rumah awak ada monyet tak? Lipas. Tak ada. Lipas? Ada biawak. Lipas yang makan rumah pun. Ada biawak. Biawak. Biawak pun suka datang rumah kita sebab tak ada hutan dah. Kesian kat dia. Okey. Ni contoh-contohnya lah. Dia tanam balik. Bila dia potong tu dibiarkan sikit. Dia tak tanam semua. Selamatkan. Ini kempen namanya Ni contoh kempen lah ni. Buat poster. Mendidik masyarakat. Belajar kat sekolah. Ni Pulau Penyu. Pernah makan tak telur penyu? Telur penyu dimasak dia tak keras macam telur ayam. Dia lembik juga. Dan rasanya hanyir. Cikgu tak boleh makan lah. Cikgu pernah try sekali tak boleh makan. Ni puyuk Korea. Kita buat lemang biasanya. Sekarang ni susah nak dapat. Jadi orang ambil banyak sangat kan. Kesian kat puyuk kera tu. Kera tak ada puyuk dah. Ni tikus kasturi. Dia pupus sebab susah nak hidup. Sedap kot. Entah cikgu tak nak makan. Jadi seterusnya kita kenalah mengita barang kita semula. Nak tahu dia boleh kita semula macam mana? Macam mana kita tahu dia boleh kita semula? Dia belakang botol tu mesti ada simbol anak panah macam ni. Pernah nampak tak? Anak panah macam ni. Jadi kalau ada anak panah macam ni, biasanya kita boleh kita semula. Cantik tasik dia kan. Lagi apa lagi? Ni tempat ternak penyu ni. Namanya pusat pemulihan. Namanya adalah rehabilitasi. Korang kena tahu nama ni. Selalu keluar ni. Pusat rehabilitasi. Rumah saya penuh dengan kita semula. Wah, hebat Fatihah. Ni nama-nama tempat Sipiluk orang hutang ni kalau korang belajar geografi, Sipiluk tu orang hutan. Tempat rehabilitasi orang hutan. Tenggili merupakan antara haiwan yang terancam di Malaysia. Sisik dia, daging dia, kulit dia, dipercayai ada khasiat perubatan. Jadi orang ambil untuk berubat lah. Tapi cikgu tak percayalah kan. Korang percaya tak ada ubat? Tak. Boleh buat ubat. Tapi itulah cadangan mereka. Macam mana nak mengatasi? Korang rasa macam nak mengatasi? Nak bela ke seorang-seorang? Jom bela dia. Ni tanam. Hutan tu tanam balik. Dah tebang-tebang hutan tanam balik. Dulu saya ingat orang hutan tu orang yang berbulu. Orang hutan tu kira monkey lah. Monkey. Spesies monkey. Ni penanam semula pokok bakau. Pokok bakau banyak kita gunakan dalam pembangunan. Ni badak sumbu. Ni pokok yang besar. Kita tanam lagi banyak kesian dia. Kalau ada hutan, dia tenangnya tinggal di hutan. Wah, boleh cakap dia bercakap macam tu. Ni aktiviti korang buat nantilah. Ni kita tak sentuh. Nanti tunggulah korang masuk sekolah nanti. Okey, itu je nak beritahu. So, kita nak buat latihan kita. Latihan kita ini Yusra ya. Harap-harap Yusra dah perinah ni. Ni latihan kita. Dah setengah jam juga bercakap. Dah habis dah. Okey, dah ready. Bahan-bahannya. Kita nak buat sekarang ni. Cikgu rekod? Ya, cikgu rekod. Cikgu rekod hari ni. Betul. Lihat ni Yusra, Haikal dah ready bahan-bahannya. Cikgu mulakan ya. Sekejap cikgu check ya. Cikgu punya ni kadang-kadang dia tak boleh masuk ke. Okey, dia tak ada. Okey, jom. Yang pertama dia beritahu bahawa berikan 5 contoh haiwan yang telah pupus. Telah pupus. Contoh yang pertama T-Rex. Paling popular T-Rex. Yang paling baru antaranya adalah burung. Siapa tahu? Dodo. Burung dodo lah. Lepas tu kuda tu namanya apa? Kuda tu? Kuanga apa? Kuangga. Okey, kuangga. Lepas tu yang gajah tu mamut. Okey. Kita ambil yang popular-popular je lah. Harimau. Okey, harimau Jawa, harimau Melaya. Ataupun yang boleh besar lagi, sebelum tu harimau bertaring tu. Harimau Melaya tu kalau ikut ada lagi, dia belum pupus sepenuhnya. Ni yang telah pupus. Harimau bertaring lah ya.
Harimau bertaring. Yang bertaring lengkung tu. Yang panjang tu kan. Ni yang telah pupus. Okey, macam harimau Melaya ni belum pupus lagi. Okey, Kak Resat, Kak Salin? Boleh cikgu teruskan? Okey, sekarang ni kita nak pergi yang diancam. Maksudnya masih lagi ada tapi nak hampir pupus. Contohnya macam dugong. Dugong ada lagi tapi dah nak pupus dah. Harimau Melaya. Betul? Harimau Melaya. Okey, harimau. Okey, Malaya. Lagi badak sumbu. Betul, badak sumbu. Okey, badak sumbu pun nak pupus dah. Tenggiling, betul. Tenggiling pun boleh, tapir pun boleh. Panda pun boleh, tenggiling dan sebagainya. Banyak lagi. Yang tak saya lagi. Okey, dah cikgu bagi dua-dua. Salin. Yusra, boleh salin. Nanti kalau terlupa ke boleh tengok balik rekod cikgu harimau taring lengkung tu yang harimau mula-mula tu, harimau yang besar. Dah tak ada dah pupus dah. Korang boleh tengok dekat video je lah kat YouTube. Tapi gambaran tu pun gambaran kita lukis je, tak tahu yang sebenar macam mana. Tak tahu lagi besar ke. Agaknya kenapa dia orang mati? Maksudnya kenapa dinosaur mati? Meteor. Langgakan meteor. Mungkin juga sebab kita jumpa kawah meteor paling besar di Mexico. Kat dunia paling besar Mexico. Ya. Situ jatuhnya meteor dulu-dulu lah. Dipercayai boleh memusnahkan dinosaur. Okey. Ini nombor satu ni. Yusra ni nombor satu. Ada kat sini. Salih. Kalau meteor terjatuh dekat Mexico je, kenapa semua dinosaur pupus? Sebab dia punya meteor tu walaupun dia jatuh besar satu bukit kan. Jadi gegaran dia tu satu bumi lah rasa. Gegaran rasa bumi. Dia duduk kat tempat sejuk. Yang B? Yang mana-mana yang B bah? Yang ni ke? T-Rex ke? Ni dugong ni. Harimau Melaya. Ni kuangga. Kuangga ni kuda. Kuda zebra campur kuda biasa. Okey, kuangga tu kuda zebra campur biasa. Tengok sikit gambar dia macam mana. Mungkin kawan-kawan kita tak nampak lagi dia. Mana satu lupa dah aku. Kungra, mana kungra? Ni. Ni. Okey, try. Namanya kuangga. Dia separuh kuda belang. Okey, dah salin dah, jom. So, kita sambung lagi. Seterusnya, nombor 3. Berikan 5 contoh tumbuhan pula. Okey, tumbuhan yang pertama, anggrek. Siapa tahu? Anggrek apa namanya? Anggrek merpati. Yang bunga warna putih tu. Lagi periuk. Periuk kera. Korang ingat yang penting-penting je lah. Biasa 3 je. Orchid slipper, betul. Orchid selipar. Okey. Orchid selipar. Okey, tongkat ali, betul? Boleh? Tongkat ali. Rafflesia. Rafflesia apa bahasa Melayu? Bunga pakma. Okey, bunga pakma. Rafflesia pun boleh juga, bunga pakma pun boleh. Dan sebagainya lagi lah. Banyak lagi. Banyak lagi. Apa-apa yang korang ingat, korang boleh tulis je. Okey, salin dulu. Okey, dah. Kenapa nama bunganya pelik? Entahlah. Tak tahulah. Tapi bunga dia namanya Rafflesia. Mungkin orang dulu Pak Ali jumpa kot. Tongkat Ali. Mungkin Ali jumpa kot kan? Orang dulu. Okey, nombor 4. Senaraikan 6 aktiviti manusia yang menyebabkan kepupusan. Yang pertama, pembalakan.
pembalakan hutan. Pembalakan hutan ataupun pembalakan haram pun boleh. Pemburuan. Pemburuan boleh, okey. Pemburuan haram, okey. Pemburuan haram. Haram ni maksudnya dia tak ada lesen, dia buru juga senyap-senyap. Bencana alam. Bencana alam boleh? Bencana alam. Nak tanya, Hmm. kalau orang tu dia memburu tapi ada lesen tak boleh? Kalau dia memburu ada lesen boleh. Sebab dia ada beberapa haiwan yang boleh buru dan beberapa haiwan yang tak boleh buru. Dia tahulah sebab dia lesen. Tapi kalau dia buat juga, kena tangkap lah sebab dia menyalahi undang-undang. Contohnya macam harimau Melaya tak boleh buru, tapi dia boleh tembak. Dia tarik balik lesen dia. Okey? Okey, lagi pemburuan haram, lagi kita boleh buat pencemaran. Okey, pencemaran betul? Pencemaran. Contoh pencemaran apa Tumpahan minyak. Contohnya. Tumpahan minyak. Kalau terbakar, asap tak sangat. Minyak ni kena air. Kalau asap tu kena pada kita je kan. Apa tu? Pemban human, apa tu? Pemburuan human. Pembuangan sampah, pencemaran juga. Pembuangan sampah pun boleh. Pembuangan sampah pun salah satu menyebabkan penyu tadi makan plastik. Penerokaan kawasan hutan. Penerokan hutan betul. Penerokaan hutan tetapi tidak terancang. Secara tidak terancang. Maksudnya suka-suka je. Okay, kalau terancang tak apa. Kalau dirancang boleh. Kalau tak terancang yang bahaya ya. Kalau boleh kita rancang lah. Pembinaan jalan raya. Pembinaan jalan raya betul. Tu pembinaan tak terancang lah tu. Highway ke kan. Kita potong bukit. Okey. Ataupun kita boleh buat pembuangan bahan toksik pun boleh. Pembuangan bahan toksik. Daripada apa rasanya? Daripada kilang-kilang. Pembuangan anak, aduh mak, Aryan. Kalau pembuangan anak tu maksudnya kepupusan manusia lah Aryan. Memakan haiwan, memanglah makan haiwan. Kita makan ayam tak? Yusra, kita makan ayam Yusra. Tapi janganlah makan tenggiling pula. Makan ayam tu boleh. Macam mana? Tenggiling tak halal kot. Orang Islam. Tapi orang ni makan ni bukan orang Thailand ke. Makanan yang rare lah. Makan ular ya. Tenggiling tak ada bisa. Ular ada bisa. Ular pun orang makan. Tikus pun orang makan. Anjing pun ada orang makan. Namanya makanan eksotik. Serius. Pelik-pelik Itulah macam-macam orang manusia ni ada kan. Okey, senaraikan 3 bencana yang paling rare sekali kat Malaysia baru ni lah puting beliung. Okey, yang paling rare lah. Yang tak pernah berlaku dekat Malaysia baru ni kan. Puting beliung dekat Perak tu. Puting beliung, buah arak pun boleh. Buah arak daripada anggur. Gempa bumi. Mungkin juga banjir. Ni antara bencana yang menyebabkan terancamnya haiwan. Sian dia. Kita pun terancam, haiwan lagi lah. Okey, Yusra dah salin belum? Siap? Siap, okey. Okey, apa maksud pemeliharaan? Kita nak dia tinggal dalam bentuk asal. Kita nak dia tinggal dalam bentuk asal. Ingat pemeliharaan, kita nak dia tinggal dalam bentuk yang asal. Jadi kita tulislah balik. Pemeliharaan bermaksud betul, bermaksud mengekalkan. Tu tak ada api. Tutup rumah cikgu apinya kurang, kenapa entah. Bermaksud mengekalkan keadaan asal. Keadaan asal haiwan dan tumbuhan. Okey, haiwan dan tumbuhan. Itu maksudnya. Banjir. Salah je ke? Alamak, sorry, banjir. Aryan banjir.
Apa sebab banjir? Paras air naik. Yang pertama sebab longkang tersumbat. Hujan-hujan tak boleh mengalir kan. Naik air. Hujan ya. Hujan ataupun mungkin juga air sungai meningkat. Okey, next. Aku teruskan lagi Fatihah ya. Longkang tersumbat. Betul tu ya. Longkang tersumbat. Senarai kelima aktiviti pemeliharaan. Okey, contohnya apa? 5 aktiviti. Tanam pokok. Tanam pokok, betul? Tanam pokok. Lagi kita boleh buat mendidik masyarakat. Mendidik masyarakat. Contohnya kan. Mendidik masyarakat. Lagi kalau boleh kita elakkan beli barangan ataupun produk daripada haiwan. Diperbuat daripada haiwan lah, kulit ke, gading ke. Okey. Lagi kita mewartakan. Asal, mana ada asal? Ada asal ke? Berasal, keadaan asal. Betul, asal. Keadaan asal dia. Elakkan beli produk haiwan. Yang kedua adalah mewartakan spesies. Contohnya seperti macam harimau Melaya. Okey, mewartakan spesies. Lagi kita buat menganjurkan kempen. Buat ayat penuh sikit lah. Menganjurkan kempen kesedaran. Sayangilah haiwan. Yang atas ni mewartakan spesies, yang bawah ni mewartakan hutan. Hutan-hutan tertentu macam kat Pahang dikenali sebagai hutan simpan Malaysia. Okey, Kal dah siap ke? Okey, nak salin dulu. Okey. Itulah masuk pemeliharaan ya. Nak kekalkan dalam bentuk asal. Nanti korang belajar masa menengah ada 2 nama. Nama yang pertama namanya in situ. Yang kedua namanya ex situ. Apa nama in situ dan ex situ? Tahu tak? In situ tu apa? Pernah dengar tak? Tak pernah dengar ya? Ini masa menengah ni korang belajar in situ dengan ex situ. Dah, okey. Sekarang kita masuk pemeliharaan. Okey, antara tu pemeliharaan, yang ini pemuliharaan. Okey, pemeliharaan tu apa? Kita nak pulihkan balik, mengembalikan. Okey, tulis. Ayat penuh lah ya. Pemeliharaan bermaksud nampak yang penuh. Okey. Mengembalikan tak muat pula. Mengembalikan haiwan dan tumbuhan haiwan dan tumbuhan kepada keadaan asal, supaya dia dapatlah dinikmati oleh generasi kita akan datang. Rasanya tak sempat lah Alia kot nak buat kuizi, sebab kita banyak juga nak habis ni. Ada pelai lagi? 3 helai lagi ada. Ada 3 helai lagi, macam tak sempat lah Alia. Okey, 9, senaraikan 2 aktiviti pemeliharaan. Okey, apakah aktiviti pemeliharaan? 2. Yang pertama, pusat pemeliharaan. Betul. Yang pertama kita buat pusat pemeliharaan. Penyu. Yang kedua boleh menanam semula pokok. Semula tumbuhan ataupun pokok-pokok yang penting lah. Ni contoh sebab dia nak 2 aktiviti manusia. Rehabilitasi. Okey, Akal dah siap ke? Boleh move? Try pula Boleh tak? Padam tak?
Dah Haikal, okey jom. Okey, kita nak buat peta air sikit. Peta air ni. Faktor-faktor dan haiwan dan tumbuhan terancam. So, apakah penyebab dia terancam? Okey. Yang pertama, pemburuan. Okey, betul. Pemburuan. Tak tepat, kita tambah lagi haram. Pemburuan haram. Pembuangan sampah. Pembuangan sampah. Pembuangan sampah. Kita mungkin boleh buat apa lagi, tumpahan minyak. Tumpahan minyak. Okey, tumpahan minyak. Okey, pemburuan dan pembakaran hutan. Pembakaran hutan. So ni antara Okey dah. Okey Haikal dah ke? Cikgu move lagi. Okey, sekarang kita masuk pula haiwan yang terancam. Okey, apakah haiwan yang terancam? Contohnya haiwan macam ada lagi tapi dah sikit, seperti macam badak, badak sumbu. Gajah, ya, gajah. Terancam ni masih ada tapi dah kurang. Panda. Penyu, ya, penyu, dugong. Penyu. Yang paling banyak orang utan lah dekat Sabah. Dekat Jabah orang hutan. Dah salin dulu. Itu baru binatang. Dah ya. Itu baru binatang. Kita nak masuk pula haiwan. Jom masuk haiwan. Okey, antara haiwan yang terancam, haiwan pula, tumbuhan terancam yang pertama, anggrek, bunga pakma. Okey, boleh. Bunga pakma. Okey, orchid. Apa nama tu? Lupa lagi. Apa nama ni? Orchid apa? Orchid slipper. Orchid slipper. Orchid slipper. Ya. Yeah. Okey, lagi next. Kita ada pokok cengal. Pokok cengal ni yang mahal tu lah. Kursi-kursi. Kita ada periuk kera. Okey. Tongkat ali. Kacik Fatimah. Ni semua pokok-pokok herba. Tongkat ali, kacik Fatimah ni pokok-pokok herba. Haikal dah salin belum Haikal? Siap? Dah salin belum? Kita tinggal sikit-sikit lagi ni. Dah? Okey, move. Kita move lagi. Okey, kita masuk yang seterusnya. Cara mengatasi. Ataupun kita buat pemeliharaan. Apa masuk pemeliharaan tadi? Ingin mengekalkan ke tempat yang asal. Kita nak kembalikan ke tempat yang asal. Yang pertama adalah mendidik. Mendidik siapa? Masyarakat. Betul. Yang pertama kita mendidik masyarakat. Yang kedua? Menanam pokok. Betul. Menanam semula pokok. Okey, lagi. Makin lama makin risau. Apa tu Alia? Buat kempen. Menganjurkan kempen kesedaran. Kempen kesedaran. Mewartakan spesies. Betul. Kita boleh mewartakan spesies. Mewartakan spesies. Mewartakan hutan. Okey. Mewartakan
hutan sebagai hutan simpan ke. Kita boleh buat juga menguatkan undang-undang. Menguatkuasakan undang-undang. Menguatkuasakan undang-undang dan peraturan. Elakkan beli barang dengan Apa elakkan apa? elakkan beli barangan dengan Betul, elakkan beli barangan. Dia buat daripada haiwan. Jadi kita elakkan beli barangan daripada haiwan ataupun kulit haiwan yang terancam. Produk-produk daripada haiwan yang terancam lah. Ada lagi tak? Kenapa haiwan berhibernasi? Soalannya. Kenapa haiwan berhibernasi? Kurang air. makanan. Berhibernasi tu apa maksudnya? Hayal. Bukan khayal. Berhibernasi tu apa, Alia? Mabuk. Tidur lama. Berhibernasi tu tidur lama. Kenapa tidur lama? Penat. Sebab tak cukup makanan. Musim hujan, musim sejuk terlampau lama sangat, dia tak cukup makanan. Jadi, dia tidur tu sebab nak kurangkan tenaga lah. Kalau bergerak je tenaga habis. Tenaga habis nak makan macam mana? Okey. Sejuk, pokok pun mati kan? Macam nak makan, baik dia tidur je. Jadi, tenaga dia tu masih ada tersimpan. Dia sedar diri. Cuma dia macam slow-slow sikit pergerakan dia. Sebab makan tak cukup. Mungkin makanan tu ada, tapi sikit lah. Sikit. Okey, sekarang kita masuk pula cara mengatasi. Unta tak? Unta bukan bernasi. Unta tu dia simpan makanan dekat mana? Bonjol. Dekat bonjol dia. Unta tu dia simpan makanan dekat bonjol dia. Dekat bonggol-bonggol. Okey, macam mana cara mengatasinya? Yang pertama, kita buat pusat. Pusat pemeliharaan. Betul, mewujudkan pusat pemeliharaan seperti pemeliharaan penyu. Kalau untuk ni tumbuhan, kalau untuk haiwan pula menanam semula pokok-pokok yang kita nak, hutan ke, pokok-pokok herba ke, dan sebagainya. Jadi bab ni senang tak rasa? Bab ni senang lah kan? Tak usah sangat. Kenapa masa musim hujan, musim sejuk, haiwan itu tak kumpul makanan sebelumnya? Huish! Korang ingat ke haiwan ni ada peti sejuk ke, Usra? Yusra? Haiwan tak ada peti sejuk. Kalau dikumpul nanti berkulat lah. Basi lah, ya. Basi, tak kumpul. Paling lama pun cikgu rasa 3 hari je kot. Lepas tu dah berkulat kan? Satu lagi, bila haiwan tu memburu, contohnya kalau singa memburu rusa, dia tak makan semua. Sebab daging rusa tu akan ada pada tulang-tulang. Jadi, nanti burung akan makan balik. Burung helang ke atau burung enggang akan datang makan habiskan sisa tu pada tulang tu. Jadi, dia membantu juga haiwan lain untuk makan sebenarnya. Dia macam bantu-membantulah. Dia tidur beberapa bulan tak? Dia tak tidur sangat. Dia tidur, cuma dia bangun jugalah. Dia bangun cari makanan yang dia nak je lah. Macam contoh minum air je. Air kena minum. Sebab air ada. Cuma makanan susah nak dapat. Dia kena tunggu 3 bulan akan datang. Sebab kita ada 4 musim kan? 4 musim. Jadi 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. 12 bulan. Jadi satu musim tu 3 bulan lah. Jadi dia kena berhibernasi tu selama 3 bulan. Penat tak 3 bulan puasa? Kesian dia, 3 bulan berpuasa. Jadi dia tak aktif lah 3 bulan tu. Dia ada akal ke sampai boleh fikir basi atau tak? Dia boleh bau lah, Aryan. Takkanlah, dia pun bijak juga. Dia bijak juga. Dia boleh bau lah makanan. Ya. Apa beza manusia dengan haiwan? Cikgu stop lah. Kita dah habis ni. Kita bincang sikit. Apa beza